Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama di dalam Madrasah Harian Mursyid, sesi Madrasah Harian Mursyid bersama saya Ahmad Sufian bin Cik Abdullah. Pada hari ini kita dijadualkan untuk berbincang ataupun bersembang berkenaan dengan kewangan Islam yang berkaitan dengan jual beli dalam talian. Sesiapa yang tengok video ni, tengok live sekarang ni boleh share supaya dapat sama-sama untuk kita berkongsi maklumat lah, ataupun berkongsi apa-apa yang baik daripada perkongsian pada kali ini. Minggu lepas kita dah bincang juga berkenaan dengan kewangan Islam, berkenaan dengan isu-isu dalam talian, kewangan dalam talian, perbincangan berkenaan dengan jualan emas digital, kan. Minggu lepas kita dah bincang berkenaan dengan emas digital, iaitu jual beli emas secara dalam talian. Minggu ini kita pergi kepada topik yang lebih umum berbanding dengan minggu lepas. Kan, minggu lepas kita bincang khusus berkenaan dengan emas digital, iaitu kesinambungan daripada topik kita berkenaan dengan emas, kan. So dulu topik kita berkenaan dengan emas, kemudian kita berpindah kepada jual beli dalam talian. So kita terus kepada jual beli emas dalam talian lah pada minggu lepas. So pada minggu ini kita akan bincangkan asas-asas hukum dalam perniagaan dalam talian, ataupun e-dagang lah, kita namakan e-dagang, kan. Sebenarnya pada semua orang sekarang ni dah maklum lah jual beli dalam talian tu, kan. Majoriti sekarang ni pun membeli dalam talian, apatah lagi kita berada di dalam lockdown sekarang ni, kan. Saya rasa sejak PKP tahun lepas lagi, jualan dalam talian begitu meningkat, kan. Jadi perkara ni sudah jadi perkara yang biasa, kan. Cuma di dalam perkara yang biasa yang kita buat itu pun kadang-kadang timbullah beberapa isu yang dibincangkan oleh netizen, kan, dan oleh ramai lagi lah berkenaan dengan isu-isu jual beli dalam talian. Kadang-kadang walaupun kita dah biasa buat jual beli sesuatu amalan, tetapi apabila pelajar-pelajar syariah ke pelajar-pelajar muamalat ke, kalau dia belajar ataupun kalau kita buka kitab fiqh muamalat, kita rasa agak sukar untuk matching amalan harian kita, rutin yang kita telah lama buat dengan apa yang terkandung di dalam kitab, kan. Contohnya rukun jual beli, kan. Rukun jual beli barang mesti ada contohnya, kan. Jadi bila kita buat jual beli dalam talian, barang itu kadang-kadang mungkin tak wujud semasa akad, tak wujud depan kita lah. Dia mungkin wujud di depan penjual, kan. Ada di depan penjual tu tapi tak wujud depan kita. Perkara-perkara macam ni tidak adalah dibincangkan di dalam kitab-kitab, kan. Kalau buka kitab-kitab lama memang tak ada lah, sebab zaman dulu memang tak ada jual beli dalam talian, kan. Internet pun tak ada. So zaman sekarang ni internet sudah biasa. Jadi mungkinlah kitab-kitab fiqh muamalat ni perlu dirombak sikitlah silibusnya sesuai dengan rutin dan realiti masyarakat setiap zaman. Ubah sikitlah, bukan ubah prinsipalnya, ubah pelaksanaan je, kan. Prinsipalnya sama, kan. Prinsipal jual beli sama, mesti ada rukunnya, iaitu penjual, pembeli, dia panggil al-aqidan. Yang keduanya kena ada barangan dan bayaran, dan ketiganya kena ada akad sirah, kan. Ijab dan qabul. Kalau kita baca dalam kitab, pertamanya kena ada ijab dan qabul. So kat mana dalam jual beli dalam talian itu ada ijab dan qabul, kan. Adakah jual beli dalam talian ini termasuk di dalam larangan jual beli barangan yang tak ada semasa akad? Perkara-perkara itu yang kita akan bincangkan. Walaupun benda ni dah banyak kali dah kita bincangkan, tapi sekadar untuk mengisi masa tazkirah siang-siang hari ni, kan, mengisi sebelum zuhur ini 20 minit saja, kan, kita akan bincang secara santai bagaimana syariah deal dengan isu-isu dalam jual beli dalam talian. Pertamanya kita kena ingat bahawa Nabi SAW tidak pernah melarang jual beli barangan yang tidak wujud semasa akad. Nabi tidak pernah melarang, kan.
Kalau ada pun hadis yang nampak seperti larangan, itu bukan maksudnya, kan? Contohnya seperti nahan Nabi an bai'il ma'dum, kan? Rasulullah melarang jual beli barangan yang tidak wujud. Barangan yang tidak wujud. Kan? Ada hadis yang sebegitu. Kan? Tetapi bukan maksudnya tidak, ataupun ada hadis seperti hadis Hakim bin Hizam, Nabi kata la tabi' ma laysa 'indak. Jangan jual barangan yang tidak ada di sisi kamu. Dalam bahasa Arab ni al-indak ada beberapa maksud. Indak itu kadang-kadang bermaksud di sisi, kan? Huwa indi, dia di sisi saya, kan? Ada juga inda bermaksud pemilikan. Inda yang bermaksud milkiyah, kan? Indi sayyarah. Saya ada sayyarah. Saya memiliki kereta. Kan? Tak semestinya kereta itu ada di sini, kan? Mungkin ada di tempat yang lain. Indi zahab. Saya ada emas. Mungkin emas itu ada di bank, kan? So tidak semestinya ada ataupun tidak semestinya ada semasa yang kita jual beli itu. Mungkin ada, mungkin kita memilikinya. Kan? So larangan jual beli benda yang tak ada ni sebenarnya Nabi tak pernah larang pun. Nabi cuma larang jual beli benda yang tak mungkin dapat diserahkan. Itu ulama bincang, tak mungkin dapat diserahkan. Apa buktinya? Buktinya ialah apabila Nabi pergi ke Madinah, ramai orang-orang Madinah buat jual beli tamar, jual beli buah kurma secara salam, iaitu pre-order. Order dulu, dapat kemudian. Bayar dulu, dapat kemudian. Dan Nabi tak larang pun, cuma Nabi kata, man aslafa fi syai' fa fi kailin ma'lum wa fi waznin ma'lum ila ajalin ma'lum, kan? Sesiapa yang buat pre-order buah kurma, kan, ataupun pada sesuatu perkara, maka dia hendaklah buat pada timbangan yang telah ditetapkan. Dia kena pastikan timbangan itu ditetapkan, kena pastikan sukatan itu ditentukan, dan harga tempoh penyerahan juga telah ditentukan. Jadi Nabi tak pernah melarang pun jual beli yang tak wujud ni. So berbalik kepada jual beli online kita ni, memang barang itu wujud pun, cuma dia di tempat yang lain, kan? Sebagaimana proses akadnya macam biasalah. Dan akad ijab kabul, dia tidak semestinya berlaku secara lisan. Dia juga boleh berlaku secara bertulis, kan? Kalau kita beli menggunakan Shopee, Lazada, kan, AliExpress apa semua tu, akad dia sudah ada tertulis di dalam platform itu, kan? Fine print, mungkin persetujuan di antara pembeli dan penjual itu ada di dalam terma-terma yang telah ditulis dalam description yang telah dipaparkan di dalam platform. Ataupun kalau kita jual beli melalui secara direct dengan penjual melalui Instagram, WhatsApp, kan? Akad itulah masing-masing sudah faham. Apabila kita sudah transfer duit, maka akad itu sudah berlaku. Kita transfer duit itu bermaksud kita sudah bersetuju dengan terma-terma yang telah ditetapkan oleh penjual. Cuma kita tidak boleh nafikan bahawa jual beli dalam talian ini ada unsur-unsur gharar, kan? Tidak boleh nafikan sama sekali, kan? Jual beli dalam talian sebab kita tak tengok barang itu, kan? Mana ada kita tengok gambar je, kan? Kita tengok gambar je. Dalam bahasa kitab-kitab dulu dia panggil bai' mausuf, jual beli barangan yang disifatkan. Pembeli tak tengok, dia cuma disifatkan barangan itu. Mungkin kalau zaman dulu tak ada gambar, zaman sekarang dia ada gambar, kan? So kita sifatkan melalui gambar saja. Dan gambar itu mungkin boleh ambil gambar yang betul-betul real produk, ataupun gambar dia ciplak daripada Google, kan? Sebenarnya unsur-unsur ketidakpastian itu dalam jual beli talian memang ada dan memang tidak boleh dinafikan. Cuma kita tidak boleh nafikan keabsahan jual beli dalam talian secara total. Dia macam ni, ketidakpastian ataupun nama syariahnya ialah gharar. Gharar. Jual beli gharar adalah memang dilarang oleh syarak, kan? Di antara perkara yang dilarang oleh syarak ialah jual beli gharar. Jual beli gharar ada beberapa bentuk. Yang pertamanya jual beli gharar yang memang dia clear cut. Jual beli itu adalah jenis yang gharar. Konsep jualan itu, dia punya framework, dia punya konsep itu dah gharar, kan? Antara yang paling tinggi kandungan ghararnya adalah maisir lah, perjudian, kan? Pun sebenarnya para fuqaha bincang dalam bab gharar juga.
kerana ketinggian tahap gharar itu dalam perjudian. Itu ada dalam perbincangan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Datuk Dr. Ahmad Hidayat, Buang, berkenaan dengan gharar itu. Tesis PhD beliau boleh baca, kan, panjang lebar tentang gharar, analisisnya. Kalau kita tengok ada jual beli yang dia memang gharar secara frameworknya, secara memang bentuknya. Nah, contohnya ada hadis riwayat Muslim, kan. Riwayat Bukhari tak ada hadis tentang gharar. Hadis tentang gharar ada dalam riwayat Muslim. Nahan Nabi an bai'il hassah wa bai'il gharar. Nabi melarang jual beli yang menggunakan lontaran batu dan jual beli gharar. Nahan Nabi an bai'is samak fil ma'. Nabi melarang jualan ikan di dalam air yang masih lagi belum ditangkap. Dalam konteks zaman Nabi, jual beli bai'il hassah ialah kita lontarkan batu, anak batu kecil. Kalau kena pada mana-mana barangan itu dikira jual. Dikira jual. Jadi ini framework jual beli itu sendiri adalah gharar. Kan? Framework dia. Konsep jual beli itu sendiri adalah gharar. Kan? Ada jual beli yang mana dia secara totalnya dia tidaklah gharar, tetapi dia boleh mempunyai unsur-unsur gharar. Kan? Dia boleh mempunyai unsur-unsur gharar. Ini termasuklah jual beli yang kita sebut tadi, jual beli pre-order. Dia ada unsur-unsur gharar. Sebab itu Nabi mensyaratkan bila kita nak buat pre-order, kita kena pastikan barangan, spesifikasi barangan dan tempoh penyerahan telah ditentukan. Dan kita bayar tu full, dah bayar penuh. Kan? So, kenapa Nabi buat syarat begitu? Kerana untuk menghilangkan beberapa kandungan gharar yang tidak pasti, kan. Tetapi kerangkanya asasnya dia memang tidak ada gharar, kan, sebab terbukti kebiasaan memang dapat diserahkan. Barangan itu ada, barangan itu diserahkan. Cuma Nabi nak hapuskan beberapa elemen gharar. Bahkan mengambil semangat daripada hadis itu, para fuqaha telah menambah lagi banyak lagi syarat-syarat baik salam ataupun pre-order tadi tu, kan. Kita baca dalam kitab banyak lagi syarat-syarat, kan. Ada di antara syarat yang ditetapkan ialah barangan itu, ataupun contoh kalau zaman dulu, kalau barangan itu barangan yang jenis agriculture, buah tamar ke apa, tempoh delivery itu mesti ditetapkan pada bulan-bulan yang biasanya ada supply barangan tersebut, kan. Kalau kita di tempat kita ni Musang King ni biasa bulan berapa yang ada supply. So kalau tempoh delivery itu kita letak pada bulan yang tak ada supply pada bulan itu, ulama tak benarkan. Ulama tak benarkan. Contohnya dalam kitab-kitab dia sebut, kan. Boleh buka lah kitab, banyak kitab contohnya seperti Bidayatul Mujtahid dan macam-macam lagi, kitab Mughni, kan. Ibnu Qudamah yang detail-detail itu, yang banyak permasalahan itu, kan. Kalau kita nak letakkan penyerahan tamar itu berlaku pada bulan musim sejuk, musim syita, ulama sebahagian besarnya tidak membenarkan. Sebab apa? Sebab dia takut penyerahan itu mustahil sebab tak ada tamar pada musim itu, kan. Mereka bersandarkan dengan hadis seperti la tabi'at samar illa fi illa an yatla'a suraya, kan. Jangan kamu jual buah tamar sehingga muncul bintang suraya, itu bulan Mei. So banyak sandaran-sandaran yang ulama gunakan, ulama gabungkan dan letakkan syarat supaya gharar itu hilang. Berbalik kepada isu dalam talian tadi. Dalam talian secara strukturnya dia tidak gharar pada zaman kita ni. Dia jual beli yang terbukti dah barang dapat diserahkan, barangan tidak rosak. Ada penipuan tetapi dia masih lagi kes yang terpencil, kan. Dia bukan banyak sangat, memang banyak pun, tapi dia bukanlah satu isu yang besar, kan. Jadi kerangka asasnya dia boleh diterima. Cuma elemen gharar itu tetap mesti kita usaha hapuskan. Sebab itulah kerajaan, kalau dalam jual beli dalam talian, kerajaan wajibkan letak harga, kerajaan wajib letak nama perniagaan, wajib daftar perniagaan. Apa lagi? Wajib tulis semua deskripsi tentang barangan, kan. Semua itu ada di dalam ketetapan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian dalam Perdagangan dalam negeri. Semua syarat-syarat itu menepati semangat syariah, menepati semangat hadis
yang ingin membuang elemen-elemen gharar di dalam jual beli dalam talian. Kita tengok Shopee, Lazada, saya bukan nak promote platform ni kan, tapi orang kita maklum lah benda tu yang utama kan. Dulu banyak lagi dulu. Tapi kebanyakan platform lain dah macam tak ada lah kan. Kita tengok lagi platform antarabangsa Alibaba, AliExpress kan, Amazon, eBay kan. Bila kita tengok dalam platform-platform tersebut, banyak elemen-elemen yang dibuat untuk mengurangkan gharar tadi. Kan? Untuk mengurangkan gharar. Contoh platform buat mekanisme bila barang sampai klik receive baru dapat duit. Kan? Platform buat mekanisme supaya sekiranya ada permasalahan barangan yang tak sama ke dengan apa yang dijanjikan, itu biasa juga berlaku tu, kan? Saya sendiri pun pernah kena. Boleh report dan boleh refund, kan? Apatah lagi platform sendiri dia buat dia punya e-wallet yang memudahkan untuk refund kepada kita lah. So apabila kita bayar, kita tak bayar direct kepada pelanggan, penjual, kita bayar direct kepada platform, dan platform release duit bila barang sampai. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya mengurangkan risiko gharar. Ada lagi platform juga buat tentang feedback kat bawah tu, komen tu kan, kat komen tu. Komen tu pun boleh mengurangkan beberapa unsur-unsur gharar. Ada orang menipu banyak kat Shopee tu kan, jual terutamanya telefon kan. Kalau tarik Samsung yang murah-murah tu, yang tu tipu lah, bukan Samsung pun. Kadang-kadang yang banyak menipunya yang micro SD, kad micro SD tu. Kan, kalau yang murah sangat tu, tipu lah tu. Sebagaimana cara nak checknya ialah kena check feedback dan komen-komen lah. Kan. Dan komen-komen tu kita kena pandai lah tengok. Kan. Semua perkara itu, mekanisme itu dibuat untuk mengurangkan unsur-unsur gharar. Di samping itu, kita kena ada kecerdikan jugalah. Dia tidak semestinya jual beli online. Jual beli yang biasa pun kalau kita tak cerdik, kita tetap kena tipu. Kan? Unsur-unsur gharar, unsur-unsur penipuan, tak semestinya ada dalam jual beli online. Jual beli offline pun ada unsur-unsur penipuannya. Kan? Pergi ke kedai tu tengok beli macam-macam kan. Jadi tengok-tengok balik-balik barang palsu. Cuma kalau yang jenis kat kedai tu, kita senang nak pergi kat kedai kan. Tapi kalau pergi kat kedai pun bergaduh, kadang-kadang belum tentu dapat refund. Kan? So tetap kena buat report macam-macam lah. Apapun, jual beli dalam talian sekarang ini, kandungan gharar sudah hilang, tetapi masih lagi ada. Dan usaha-usaha mengurangkan gharar itu adalah usaha bersama. Usaha penjual, usaha pembeli kan. So kalau kita beli barangan di dalam talian, adalah hukumnya sunat bagi kita. Saya kata sunat lah kan. Untuk kita buat sedikit komen. Kan? Komen terhadap barangan. Bagi feedback. Kan? Bagi feedback. Kita dapat pahala insya-Allah bila kita bagi feedback. Kan? Kalau penjual tu hantar cepat, bagi feedback lah. Barangan seperti yang telah dinyatakan. Bagus bagi kan. So orang lain yang tengok nak beli, dia tengok komen kita. Oh bagus. So dia beli kerana komen kita. Kan? So dia meningkatkan kepercayaan dalam jual beli talian. So insya-Allah kita dapat pahala lah kita membantu orang lain. Komen-komen dan feedback itu. Dia bukan sekadar kita nak komen, bukan, dia memang untuk rujukan orang lain dan kita akan dapat pahala kan. Cuma kalau kita menipu feedback, iaitu kita akan dapat dosa lah. So insya-Allah pada minggu depan kita sambung perbincangan bagaimana proses-proses menipu dalam jual beli talian, apakah bentuk-bentuk penipuan dan adakah perlakuan-perlakuan tertentu yang kita anggap sebagai menipu. InsyaAllah kita bincang lagi 20 minit pada kalau minggu depan, kalau saya tak ada meeting apa semua, kita boleh buat lah 20 minit insyaAllah. Aku la qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.